Ya, terima kasih Syafiqah. Sudah pastinya baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan tersesat umatku sekiranya berpegang kepada dua perkara, iaitu Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Maka dalam perihal ini dan juga dalam pendirian ini, apa yang ditinggalkan oleh baginda sendiri berpandukan kepada kitab suci Al-Quran, maka sememangnya dalam pembinaan sebuah negara dan juga sebuah negara Islam khususnya berpandukan kepada ciri-ciri dan juga ajaran Islam, ia disesuaikan dengan dasar semasa. Dan sudah pasti tidak mengenepikan mereka yang bukan Islam, dan juga kita menyatupadukan seluruh masyarakat baik yang beragama Islam ataupun tidak, dan juga pelbagai bangsa. Dalam konteks ini, konsep Madani mengangkat Islam dalam membina masyarakat yang bertamadun. Amat molek untuk saya terus perkenalkan tetamu kita, iaitu yang berbahagia Ustaz Ahmad Faiz Muhammad Khalil, Mudir Akademi Pemikiran Turath Malaysia, penggerak Duat Falah Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Pagi Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih bersama kami Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita sudah maklum dengan idea dan juga pemikiran yang dibawakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu gagasan Malaysia Madani. Madani itu sendiri sudah pasti ia merupakan suatu gabungan, ya, akronim kepada beberapa perkara dan elemen. Tetapi apabila kita bercakap tentang dasar kepimpinan negara, bagaimana seseorang pemimpin itu harus menyesuaikan dasar pemikiran ideanya kepada konsep Islam yang dibawakan oleh baginda Rasulullah dan juga mungkin khalifah-khalifah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah wa ba'd. Terima kasih Saudara Ismail. Konsep Madani yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, jika kita lihat dari segi akronimnya ataupun dasar yang dibawanya, begitu holistik dan menyentuh persoalan dalam agama Islam secara menyeluruh dan kehidupan manusia. Dan saya sebenarnya telah menyusun sebuah skit daripada dasar yang disebutkan oleh Datuk Seri berdasarkan dasar-dasar Al-Quran Al-Karim ataupun sunnah Rasulullah SAW. Bermula dengan konsep yakin, iaitu kita dalam menyatakan apa-apa pandangan mesti dibina atas keyakinan. Yang mana keyakinan itu hakikatnya dibina atas ilmu yang benar. Maka ilmu yang benar itulah yang akan membentuk keyakinan kita untuk kita maju ke hadapan, membina jati diri dan seterusnya membina hubungan sesama manusia. Kemudian datanglah konsep yang kedua yang dipanggil sebagai ihsan. Maka apabila kita mengetahui daripada Al-Quran Al-Karim, kita ini adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah, itu datangnya keyakinan tadi. Maka tugas khalifah ini adalah berhubungan dengan makhluk-makhluknya dengan nilai kasih sayang. Dan sebab itu kita lihat datang selepas keyakinan itu ihsan. Ihsan adalah kita menyantuni ke semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih sayang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menekankan dalam ayat pertama dalam Al-Quran Al-Karim dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka perkara pertama yang ditekankan adalah kasih sayang. Sebagai salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada hadis Nabi SAW telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As, bahawasanya Nabi SAW bersabda, dan ini banyak diulang oleh Perdana Menteri kita di tempat-tempat ceramah beliau, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama'. Ar-Rahimuna, orang yang berkasih sayang. Yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat rahmat akan kasih kepada mereka yang berkasih sayang sesama sendiri, sesama mereka, sama makhluk di muka bumi ini. Maka kata Nabi SAW, irhamu man fil ard, kasihilah siapa yang ada di muka bumi. Maka di sini dilihat Nabi sebut semua yang ada di muka bumi. Maka tidaklah kasih itu terhad kepada orang Islam sahaja, ataupun satu bangsa, tidak bangsa yang lain, bahkan semua yang ada di muka bumi. Maka kata Rasulullah SAW selepas itu, natijahnya yarhamukum man fis sama', maka yang di langit akan mengasihi kalian. Maka itu datang konsep ihsan. Dan yang ketiga datangnya hormat. Bila kita mengasihi antara satu sama lain, maka kita akan hormat. Tak kira mengira bangsa ataupun agama, kita sedia untuk mendengar pandangan masing-masing. Kemudian datanglah konsep mapan. Mapan iaitu kita mengambil kira
semua pandangan. Tidak ada yang tercicir di kalangan kita, daripada dasar-dasar ekonomi, daripada dasar-dasar pendidikan, kebajikan dan seterusnya. Dan kemudian datanglah konsep reka cipta. Maknanya apabila kesemua mendapat bahagian masing-masing dalam memberi buah fikiran, maka akan datang inovasi reka cipta. Dan dengan reka cipta, inovasi dapat membantu masyarakat untuk lebih maju, membina tamadun, peradaban di dunia. Dan yang terakhir, datangnya konsep sejahtera. Yang mana apabila kita mengikuti kesemua daripada poin-poin yang saya sebutkan tadi secara berentetan, maka kita akan sehidup sejahtera, harmoni, bukan saja kalau orang Islam ini di dunia, bahkan di akhirat. Itu daripada segi dasar madani. Kalau kita nak lihat pemadanannya dengan agama Islam daripada asal Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau daripada segi pentadbiran negara, konsep madani ini kita lihat amat-amat menepati anjuran Rasulullah SAW dan juga Al-Quran Al-Karim. Sesuai dengan kerangka. Sesuai dengan kerangka. Maka baginda Rasulullah SAW menyeru kepada penyatuan kaum. Baginda Nabi SAW menyeru kepada nilai ihsan, kasih sayang seperti mana kita sebut tadi. Yarhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama'. Dan bagaimana pentadbiran Nabi SAW mengira semua kaum terlibat daripada pentadbiran tersebut. Kita semua tahu daripada negara Madinah ada golongan Yahudinya dan seterusnya daripada kaum-kaum yang lain. Itu secara umum saya boleh sebutkan pada Cik Ismail. Dalam pembelajaran kita tentang Islam, ia bukan hanya berkisar tentang akidah, fiqh dan juga hukum semata-mata. Malah ada juga di sebaliknya itu kita belajar tentang syariah dan juga beberapa cabang pembelajaran yang lain. Tetapi apabila digabungkan ke semua konsep pembelajaran Islam dan juga konsep dalam agama Islam itu, bagaimana disesuaikan untuk menjadikan mungkin individu atau masyarakat itu dikatakan syumul, bukan sempurna tetapi komprehensif dari segi melahirkan warga negara, masyarakat yang boleh memberi impak yang positif bukan saja kepada bangsa tetapi kepada agama dan juga negara. Betul. Agama Islam yang kita sebutkan tadi merangkumi banyak aspek. Bahkan agama Islam bukan sahaja terhad kepada amal ibadat. Setengah orang berpandangan bahawasanya Islam itu sekadar ritual, itu tidak benar. Bahkan anjuran yang kita lihat di dalam agama Islam itu merangkumi kesemua urusan kehidupan. Daripada persoalan berkenaan dengan realiti yang kita sebut, maknanya kita mengetahui hakikat kewujudan kita berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengetahui hakikat kita ini adalah daripada Nabi Adam yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan dengan ilmu, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, maka dia adalah satu jawapan tentang persoalan besar yang dihadapi oleh manusia tentang dari mana kita datang. Maka Islam dia telah menjawab persoalan falsafah tersebut. Maka seorang manusia apabila mengetahui bahawa hakikatnya adalah insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan yakin untuk menyumbang dalam memakmurkan muka bumi, dan dia akan membantu untuk nak menjalin hubungan di antara masyarakat yang berbagai. Dan masing-masing menyeru untuk hidup harmoni, masing-masing menyeru untuk kita menjadikan bumi ini lebih baik untuk didiami. Ustaz, dalam Islam juga pada waktu kontemporari ini kita juga boleh kita gambarkan Islam itu pemahamannya mungkin mengikut kepada mazhab juga. Dia juga mengikut kepada bagaimana perbahasan tentang hukum, ijtihad, ijma' dan sebagainya yang dikelolakan oleh ahli yang pakar dalam bidangnya. Jadi kita lihat bagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempersilakan, mengalu-alukan ahli-ahli ulama ataupun ahli-ahli hadis dan juga mereka yang pakar dalam bidang masing-masing untuk membawakan mungkin rencana dan juga perbahasan berkenaan tentang hukum, usul dan sebagainya. Jadi apa mungkin kita memerlukan ciri-ciri pemimpin seperti ini yang meraihkan ilmu dan meraihkan para ulama dalam konteks membawa negara maju ke hadapan? Ilmu adalah perkara yang kita sebut sangat-sangat penting dalam kemajuan satu-satu negara ataupun kemajuan satu-satu bangsa. Tanpa ilmu, kita tidak boleh pergi ke mana-mana dan tak boleh untuk menjejakkan kaki di pentas tamadun dunia. Maka Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar, daripada konsep yang saya sebutkan tadi ataupun akronim Y ataupun yakin, kita kata beliau
menekankan tentang ilmu pengetahuan. Kerana apa saya sebut sebentar tadi, bahawa ilmu mesti ilmu yang sahih. Maka dengan ilmu yang sahih lah dapat membina keyakinan yang sebenar. Maka tanpa ilmu, seseorang tak akan dapat untuk bergerak jauh. Maka ilmu yang sebenar tidak akan mungkin melainkan datang kita ambilnya daripada cara yang sebenar dan sumber yang sebenar. Maka didatangkan ulama-ulama daripada seluruh dunia, pakar-pakar, supaya kita bila mendapatkan ilmu, dapat ilmu yang sebenar, yang betul. Maka dengan itu dapat membina konsep yang sebenar tentang agama Islam dan dapat seterusnya membantu untuk menerapkan agama dan menolak gejala-gejala yang rosak di dalam masyarakat kita. Itu salah satu kita sebut perkara yang amat bijaksana lah yang dibuat oleh Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar. Sedikit berkenaan tentang bagaimana kita memahami pemahaman kita berkenaan hukum dan pembelajaran dalam konteks agama Islam ini. Sudah pastinya disarankan kalau tidak menemui jawapannya di dalam Al-Quran ataupun Al-Sunnah, kita mencari kepada secondary sumber yang seterusnya, iaitu hadis, ijtihad maupun ijma'. Jadi dalam proses ini, bagaimana seseorang individu yang memperakui bahawa dirinya adalah Islam perlu untuk membuka seluas-luasnya berfikiran supaya boleh mencari ilmu itu seluas-luasnya melalui sumber-sumber yang pernah diberikan dan juga yang pernah diperturunkan. Betul. Mungkin saya buka luas lebih sikit kepada Saudara Ismail, bahawasanya sumber bagi pemikiran umat Islam ini sebenarnya bukan saja wahyu tetapi wujud. Kebanyakan daripada orang, mereka melihat sumber ilmu mereka itu hanyalah pada wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah sahaja. Tapi tidak melihat pada realiti sebenar dalam dunia ini. Maka berlaku pertembungan antara wahyu dan juga realiti apabila mereka menghadkan ilmu mereka pada wahyu saja. Ada satu golongan tidak menjadikan wahyu sebagai sumber rujukan. Maka mereka sesat, tidak mengetahui jawapan-jawapan dalam asal usul kehidupan mereka, sebagaimana setengah daripada orang yang tidak beragama dengan agama Islam, mereka mengatakan asal usul mereka adalah daripada beruk contohnya. Kerana apa? Kerana tidak berpandukan daripada sumber wahyu. Maka jatuh martabat manusia yang patutnya makhluk dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada martabat yang hina dina daripada haiwan-haiwan, dan setengah yang hanya mengutamakan pada wahyu, tidak melihat realiti, maka timbul faham-faham yang sungsang. Faham sungsang yang macam mana? Seperti contoh mengatakan bumi ni flat earth, bumi ni rata. Dia kata, oh ni Al-Quran sebut ni. Padahal yang dimaksudkan oleh Al-Quran adalah pada pandangan mata. Betul, pada pandangan mata adalah dilihat mendata, tetapi Al-Quran tidaklah menghalang untuk kita melihat realiti hakikat yang lebih luas. Seperti contoh air kita sebut betul menghilangkan dahaga, tetapi kalau kita tengok daripada kajian seterusnya terdiri daripada molekul, contoh H2O kan, hidrogen 2 dan molekul oksigen. Jadi nak menunjukkan bahawasanya agama Islam tidak menghadkan pada pandangan zahir, bahkan pada hakikat. Jadi saya nak sebutkan di sini bahawa mesti kita tidak menghadkan ilmu kita hanya kepada wahyu, bahkan mesti gabungan daripada wahyu dan realiti wakil. Duniawi dan ukhrawi. Duniawi dan ukhrawi, supaya tidak berlaku pertembungan di antara pemikiran. Baik, Masya Allah. Ini satu konsep yang boleh disesuaikan dengan baik dalam konsep Malaysia Madani. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Faiz Muhammad Khalil, Mudir Akademi Pemikiran Turath Malaysia, Penggerak Duat Falah Malaysia. Terima kasih Ustaz bersama kami. InsyaAllah kalau ada kesempatan